Ya, abangnya abang bagus sikit. Masuk aja abang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tepi sikit. Abang. Kalau kau tak boleh di bawah, di atas lah. Pinjam apa tu? Lupa je nak print. Dah ada? Yelah, pinjam. Mami. Saya, baru panggil Umi. Umi. Mana Umi? Gambar Umi. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Pertemuan yang ketiga masa ni kita akan sambung baca. Sebelum tu kita baca doa niat belajar Imam Haddad. Dia Imam Haddad dia ya, bukan adat. H-A-D-A Haddad. H-A-D-A-D. Haddad, Imam Haddad. Imam Haddad ni Ratib Haddad jugalah dia punya penulis dia. Jadi Imam Haddad ni Haddad ni maksudnya tukang besi. Jadi kalau macam orang-orang Arab kan, nama kunyah dia dunia macam Alatas. Kalau macam Alatas bumbung Madrasah Alatasan. Alatas tu kan dan dia from nama Habib Omar bin Haddad, tukang besi. Alatas bersin. As-Saqaf bumbung. Al-Junaid tak tahu apa, lupa. Jadi dia kira ada dia punya reason dia, ada dia cerita dia lah. Imam Yaman Idami dia punya Al-Khamsin 50. Dulu saya pergi Mesir. Jadi dia tanya nama datuk. Nama ni lah Syahid Sahib bin Amin bin Khamsin. Khamsin tak ada makna. Dia tukar jadi Yasin. Sahib ada. Sahib maknanya kawan. Tapi sahib ni kira tak cukup. Dia kira biasanya orang macam sahibul something lah. Dulu Datuk agaknya ni Datuk namakan Syahid sebab Babu Syahid ni dulu kan imam ulama India datang Singapura. Babu Syahid sahibul something lah. Tak kisahlah, selalu jadikan cerita lah. Kamsin jadi Yasin. Yasin, tak tahulah. Dia punya Syekh lah dulu lah. Dan dia tanya nama Syekh apa. Kalau kita dia adab dia cakap kalau kita nama tu tak ada makna, dia tukar je. Kamsin ada makna apa? Kamsin. Itulah. Tapi saya tulis kaf. Kamsin. Jadi kamsin tak ada makna. Tapi kamsin lah. Okey. Kamsin. Bismillahirrahmanirrahim. 50 je. Bukan 50 sini. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadatil istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Hari ni saya lupa nak bawa saya punya buku. Apa? Ada. Tahu apa? Pasal tadi saya ambil 2 buku tapi lah satu buku lain. Ini buku bahasa Arab. Dia punya lebih detail sikit lah. Dia bagi rujukan Syekh lah. Saya tahu ada ni. Boleh lah. Okay, hari ni kita akan sambung bab adab ketaatan. Jadi minggu lepas kita bincang pasal muqaddimah, introduction. Jadi Imam Ghazali dia dah bagi introduction tentang macam mana tu orang-orang yang macam bagaimana kita dekat dunia ni kita nak jadi orang yang bertakwa.
Jadi orang yang bertakwa tu ada dua. Yang pertama, dia melaksanakan ketaatan. Yang kedua, makna takwa juga adalah meninggalkan perkara kemaksiatan, menjauhi segala larangan Allah. Jadi Imam Ghazali ingin sampaikan apa kat sini, bahawa dia nak kita menjadi hamba yang sempurna, hamba yang diridai Allah SWT. Ayah. Ya. Duduk. Dan selepas ni kita akan lihat bahagian pertama dalam takwa. Jadi takwa ni juga maknanya protection. Kita tahu kalau takwa ni maknanya takut. Tapi kalau dalam bahasa kita, takut macam tak ada, kita cuma takut tapi kita tak ada kesedaran. Jadi kalau kita takwa, takut plus sedar plus dia untuk diri kita, protect untuk diri kita, protection. Protect, macam mana kita nak protect? Dengan kita menjunjung perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan Allah. Jadi kita muka surat yang ke-22. Bahagian pertama ni maknanya bahagian pertama dalam takwa, iaitu perkara-perkara zahir yang perlu kita tekankan. Dan yang pertama adalah adab-adab melaksanakan ketaatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa alihi bid-dharain amin. Adab-adab melaksanakan ketaatan. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada yang fardu dan ada yang sunat. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan, dan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan, dan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ila al-mutaqarrabun bimithli ada'u maftaratu alaihim wala yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Artinya dalam hadis kursi bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam hadis kursi, tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada aku dan menambah amalan yang sunat-sunat setelah mereka melakukan yang fardu-fardu, sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, dan akulah lidahnya yang ia bercakap dengannya, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillah. Jadi yang bab pertama ni Imam Ghazali ingin nak ceritakan mengenai perintah Allah ni. Perintah Allah ada dua jenis. Yang pertama fardu, yang kedua sunat. Dekat sini Imam Ghazali cuba nak sampaikan sesuatu yang kita boleh faham. Sebab kita ni manusia, kita suka kepada benda-benda yang mendatangkan keuntungan. Jadi dia cakap ada dua perkara perintah. Yang pertama fardu, iaitu wajib. Iaitu dia cakap kat sini fardu ni macam modal capital dalam perniagaan. Jadi dalam perniagaan, bila kita nak start berniaga, kita kena ada dia punya capital dia punya modal. Dan modal tu fardu. Dan sunat-sunat ni pula macam dia punya keuntungan, keuntungan yang diraih. Jadi kat sini bila kita tengok dalam perniagaan kita kalau ada modal aja tak ada untung, maknanya tak berjaya lah. Jadi bila kat sini kita lakukan fardu sahaja, kita cukup makan, break even. Tapi kalau ada sunat, maknanya kita ada keuntungan sikit lah. Itu yang Imam Ghazali ingin sampaikan. Jadi dari sini juga Imam Ghazali kuatkan dengan hadis Rasulullah SAW bahawa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni bila kita tengok dalam, dia tulis di dalam hadis kursi. Ni sedikit informasi tentang hadis lah. Hadis ni ada ada banyak jenis. Bila dia sebut hadis kursi, maknanya hadis
hadis lah. Dia actually hadis. Hadis tu hadis ni adalah apa yang Nabi sampaikan, segala percakapan Nabi, segala perbuatan Nabi, segala apa yang Nabi macam encourage daripada sahabat, itu namanya hadis. Al-Quran datang daripada Allah, tapi daripada Rasulullah juga kan. Maknanya Allah masukkan dekat melalui Jibril, masukkan dalam Rasulullah sampaikan kat sahabat, itu ayat Quran. Tapi apa yang bukan ayat Quran, nanti Nabi macam Nabi makan pakai tangan kanan, Nabi pakai siwak, dan sahabat tengok, sahabat rekod, itu hadis lah, perkara sunat. Jadi hadis kursi pula, dia ayat daripada Allah. Maknanya Allah memang sampaikan kat Nabi Muhammad, the words is macam Quran, tapi dia bukan dalam Quran. Maknanya dia ayat Allah. Sebab tu bila kita tengok kat sini, artinya Allah telah berfirman. Bila Allah firman ni kan ayat Quran, tapi dia bukan ayat Quran, dia hadis kursi. Dia ayat Allah, tapi Rasulullah yang sampaikan. Jadi bila tengok, dia tulis hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Okay, siapa Bukhari, siapa Abu Hurairah? Bukhari ni orang imam yang mengumpulkan hadis. Riwayat ni maknanya dia yang mengumpulkan. Dia yang collect lah. Dia collect all hadis, dia narrate dia hadis. Imam Bukhari ni dia bukan orang Arab sebenarnya. Dia orang Bukhara. Bukhara ni kalau tengok dekat dalam map dah tak ada nama tempat sebenarnya, Bukhara. Actually ada dalam Bukhara, tapi dia negara apa somewhere around Czechoslovakia gitulah, Russia punya union, Bukhara. Jadi dia bukan orang Arab. Dia datang travel cari hadis. Dia punya kerja dia buta sebelah mata sebenarnya. Dia buta sebelah mata, dia cari hadis for several years. Dia collect hadis from people, and then dia grade the hadis. Pasal hadis-hadis ni kira imagine macam quotes from people. Macam for example, Rasulullah dah wafat. Dia dah wafat. Jadi throughout the years, banyak orang ada ingat apa yang Rasulullah cakap. Jadi kita kalau pasal Rasulullah cakap, bila sebelum dia wafat, dia cakap dia tinggalkan dua benda. Dia tinggalkan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah dia. Jadi sunnah-sunnah dia boleh jadikan sebagai macam amalan dalam macam as a source of ibadah. So macam mana kita nak dapatkan sunnah-sunnah? Pasal sunnah-sunnah banyak, apa yang Nabi buat banyak orang cakap ni, banyak orang cakap ni. So tak tahu mana betul mana salah. Jadi Imam Bukhari initiate, dia nak cari semua hadis, dan dia nak grade hadis tu, ni hadis sahih, ni hadis maudhu' dan sebagainya. Jadi dia cari dia travel for 25 years. Dia cari hadis, dia jumpa orang ni, dia jumpa satu orang ni. Kau dapat dengar dari mana? Kau dengar daripada sini. Dia pergi cari orang tu, betul tak dia dengar. And then dia tengok orang ni siapa. Dia tengok lifestyle orang ni siapa. Dia tengok orang kampung. Kau kenal dia ni tak? Dia ni pernah tipu tak? Dia ni pernah bohong-bohong ke tak? Pernah buat maksiat ke tak? So dia check orang tu, and then okay, orang ni dia pernah menipu sekali, tak boleh pakai hadis dia. Bila dia grade the hadis based on orang yang cakap. So so hadis sahih yang diterima pakai. Dia ada hadis sahih, lepas tu hadis maudhu', hadis dhaif ni lemah. Yang sahih yang paling perfect lah. Dhaif yang lemah. Lepas tu ada maudhu' ni reka yang orang buat sendiri lah, bukan daripada Rasulullah. So hadis maudhu' ni paling last sekali tak boleh pakai. Hadis dhaif yang lemah, dia lemah maknanya macam orang ni dia tak pernah pakai songkok. Selalu dia pakai songkok, besok keluar tak pakai songkok, dan tak boleh pakai. So strict lah maknanya. Maknanya so strict. Bila dia macam pernah tipu sekali ke, atau pernah macam tak sembahyang sunat sekali ke, dia bukan buat dosa pun, dia just macam buat benda biasa. Jadi Imam Bukhari cakap, okay, dia ni tak boleh pakai. Maksudnya hadis dia turun pangkat. Maksudnya hadis sahih ni semua orang-orang yang bawa hadis tu semua perfect lah. Perfect. So itu contribution Imam Bukhari lah. So imagine, pasal dia collect 500,000 hadis. So imagine 500,000 hadis, tak ada hard disk, tak ada digital, semua on paper. So dia travel on paper. So imagine macam okay, dia hadis kita nampak semua pendek-pendek, tapi actually dia punya orang-orang yang sampaikan, aku dengar daripada dia ni. So list of people ramai kan. So semua on paper. Jadi maknanya dia travel dengan caravan lah.
dengan paper semua. So macam mana dia, tapi tak ada orang bayar dia. Tak tahu lah siapa sponsor dia kan. Masya Allah dia ni contribution dia. Jadi Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat yang first kali dengar kat Nabi. Jadi dia orang yang first dengar. Dia yang sampaikan. Jadi lepas tu dia sampaikan orang lain. So ada a few people lah lepas tu. Jadi dekat sini fardu benda yang wajib, sunat benda yang sunnah. Jadi kalau kita nak berniaga kena ada modal dan juga kena ada dia punya keuntungan supaya kita lebih berjaya. Dan Rasulullah dan hadis kursi ni juga dia nak cakap bahawa Allah SWT kalau nak dengan orang hamba-Nya, dia nak orang yang melakukan fardu dan juga orang yang melakukan sunnah. Dan bila dua perkara ni dilakukan oleh hamba-Nya dengan sempurna, maka Allah akan jadi bersama-sama dengan dia. Apa yang dia nampak, kira maksudnya kat sini, sehingga akulah pendengaran yang ia mendengar, dan akulah penglihatan. Ni kira yang paragraf yang last kali, 2 dari bawah. Akulah penglihatan yang melihat dengannya, dan akulah lidah yang ia bercakap. Maksudnya Allah bersama-sama dengan kita. Tapi kat sini kalau kita nak Allah jadi kita punya mata, Allah jadi kita punya telinga, Allah jadi kita punya mulut, Allah jadi kita punya tangan, maknanya kita kena buat benda baik lah. Maknanya mata kita tu mata tengok mata yang baik, telinga dengan telinga yang dengar benda yang baik, tangan benda yang tangan baik. Kalau kita nak Allah jaga kita, Allah sayang kita, so maknanya kita kena jaga setiap daripada jawarih ataupun kita punya sixth sense kita, supaya apa yang kita buat diridai oleh Allah dan Allah jaga mata kita, Allah. Dan maknanya first kali jaga kita punya fardu, jaga perkara yang wajib, solat 5 waktu, zakat, puasa, dan lepas tu kita tambahkan dengan sunnah. Dan sunnah kecil kalau kita macam tak payah nak berat-berat. Contoh kita solat, macam mana kita nak tambahkan kita punya pahala sunnah solat kita? Kita boleh siwak kan, pakai siwak. Nanti insyaAllah ada bab siwak, Syed bawa siwak dia tunjukkan lah. So siwak ni satu kayu, nama dia berasal dari pokok Arab. Pokok tu dia dekat kawasan Arab lah. Pokok tu yang dijadikan oleh Nabi, banyak manfaat dia. Gigi kita tak boleh. Boleh, kita niat, kena niat. Maknanya bila kita bergigi tu, kita niat kita nak siwak, kita nak dapatkan sunnah siwak. Ya. Kita berhenti sekejap lah dengar azan. Dia ingatkan kita. Ya. Ada sambung kan? Tak apa, sekejap. Tunggu tak azan dulu. Nanti kita sambung baca sampai habis bab dia, dan kita baru stop semayang. Ya. Ya? Tak habis. Oh, tak habis eh? Okay, sekejap. Habiskan. Jadi kita habiskan sampai pukul 8 terus sebenarnya. tak 7.30 boleh 7.30. Tak apa. Sebenarnya maghrib ni dia ada 2 jenis. Dia di antara solat maghrib, tak boleh. Di antara solat yang kita boleh, dia tak ada waktu makruh. Okey, solat Zuhur kita ada waktu makruh dia. Waktu makruh dia macam dah nak dekat asar, kecuali kalau ada darurat. Asar ada waktu darurat dia. Waktu darurat ni kira dah habis waktu lah. Dia ada waktu makruh dia. Waktu afdal, waktu biasa, waktu makruh. Maghrib je dia tak ada waktu makruh. Maknanya sampai nak ke isyak pun kira masih pasal singkat. Pasal ada banyak hadis Nabi pernah semayang maghrib, lepas tu lagi berapa minit semayang isyak terus. Dan tadi tak ada selalu dia tak digalakkan. Pasal belajar dengan Syekh Hafiz yang kita belajar, sampai kita buka mata bulan puasa, kita buka, lepas buka balik, buka kat rumah,
buka kat rumah, dah pukul 7.30, 7.45 baru pergi masjid sembahyang maghrib. Lepas tu baca ratib, lepas tu baca sembahyang isyak terus. Dia cakap waktu maghrib tak ada waktu makruh. Maghrib je special. Okay, kita sambung. Bismillah. Dan engkau wahai penuntut tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu, bermula dari pagi sampai ke petang. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan Dia memiliki segala yang ada pada zahir dan batinmu, dan Dia mengetahui segala masamu, lintasan hatimu dan segala langkah-langkahmu dan segala diammu dan gerakmu, dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau berduduk bersendirian. Sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Maka tidak diam sesuatu yang diam di dalam mulk, alam yang nampak oleh manusia, dan alam malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia, dan tidak bergerak segala bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat mengetahuinya, seperti firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Yang bermaksud Allah Ta'ala berfirman, Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan firman Allah Ta'ala lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. Okay. The gist kat sini bahawa Allah tahu apa yang kita buat, walaupun kita seorang atau kita sendiri. Dan Imam Ghazali cuba nak galakkan kita bahawa kita kena pandai jaga masa kita. Dan engkau wahai penuntut tidak melaksanakan tidak dapat melaksanakan perintah Allah kecuali dengan menguasai hati. Kita kena take control of our heart. Maknanya kita jangan sampai syaitan menguasai hati kita. Dan kita nak tahu macam mana syaitan nak kuasai, sebab tu kita kena belajar. So dia ada punya symptoms dia. Ada dia punya macam apa ni, signal-signal. Okey, syaitan dah masuk, syaitan bisik kita. Dia ada signal-signal. Jadi kita kena tahu bila time syaitan signal kita, dan kita kena prevent that to happen. So bila kita dah take control of our hati kita, dan baru kita boleh selesa untuk kita nak melakukan ibadah dan jaga kita punya apa perbuatan kita daripada pagi sampai ke petang dan sampai ke malam. So, jadi ini kira Imam Ghazali ni di antara, dia bukan ulama Islam biasa tau. Dia ahli falsafah. Dia sebelum dia tulis buku ni, dia kira orang filosofi. Dia dah baca, dia master in most of the knowledge. Dia master in maths, dia master in Socrates, apa yang Greek punya knowledge and falsafah Greek. Dia pernah debate dengan Socrates, dengan Aristotle. Aristotle pernah belajar buku dia. So dia bukan setakat master in Islam, actually dia master in science lah. Knowledge, life science. Dia pernah belajar geografi, dia boleh travel. Jadi dia actually before dia tulis buku ni, maknanya dia dah tahu selok-belok manusia macam mana. So and dia juga macam produktifnya. Kita boleh banyak belajar productivity lessons. Macam mana nak menjaga masa, macam mana nak elakkan kita membazir masa daripada ni. Jadi sebab tu dia cakap kat sini, perenggan pertama dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu bermula dari pagi sampai petang. Imam Ghazali nak ajar kita untuk jaga masa kita, supaya kita take control of every minutes. Setiap masa kita tu kita isikan dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kesukaan Allah SWT. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan Dia memiliki segala apa yang ada dalam zahir dan batinmu. Jadi zahir ni, zahir lah apa yang kita nampak, apa yang kita mata pemandangan, tangan bergerak, mulut cakap, kaki jalan. Itu zahir. Allah tahu apa kehendak. Dan batin ni dalam hati, maknanya terlintas sangka baik dengan orang, hasad, jealous, dengki, suka duka, itu dalam hati. Dan Dia mengetahui segala masamu. Allah tahu masa-masa kita.
Jadi Imam Ghazali dia tekankan masa kat sini. Masamu. Nanti kat dalam nanti lagi kalau lepas maghrib kita baca adab bangun tidur, macam mana nak atur masa bangun tidur. Lintasan hatimu dan segala langkah-langkahmu dan segala diammu dan gerakmu. Jadi pasal bezanya bila kita bersendirian dengan kita dengan ramai orang berbeza. Jadi kat sini Imam Ghazali nak tekankan bila kita dalam keadaan bersendirian, dalam apa yang kita buat, dan bila kita dengan orang apa yang kita buat. Kat situ pun kita kena jaga bahawa Allah nampak semua, Allah tahu bila kita seorang, bila kita dengan ramai orang. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai atau engkau bersendirian, sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Allah. Maka tidak diam sesuatu yang diam di dalam mulk. Ni sekejap macam ada penjelasan lebih sikit alam yang nampak oleh manusia, dan malakut, alam yang tidak nampak oleh manusia, alam jin, alam binatang, alam apa yang kita tak nampak, alam alam jin, alam haiwan, alam pokok. Semua kita kan kita tak tahu. Pasal pokok boleh balas kita punya salam kan. Nabi kan pernah jalan kat kubur, Sayyidina Umar pernah jalan kat kawasan kubur, dia beri salam kat pokok jawab balik. Nabi pun pernah jalan beri salam kat pokok. Nabi Sulaiman pernah berbual dengan binatang. So binatang ni pun satu alam yang kita kena respect. Pokok-pokok pun satu alam yang kita kena respect juga, alam malakut. Dan tiada bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi. Itu melihat dan mengetahui seperti firman Allah, ya ya'lamu kha'inatal a'yuni, dan dialah mengetahui pandangan mata yang kha'inat dan apa yang disembunyikan oleh hati, wa ma tukhfi as-sudur. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi lagi. Jadi saya pernah dapat satu tips macam mana kita nak lawan nafsu. Pasal kadang-kadang kita ibu tahulah, nak bangun tidur malas, nak semayang malas, semayang lambat-lambat. Jadi ikutkan hawa nafsu. Jadi di antara caranya, bila kita tengok dalam Al-Quran, bila Nabi Adam dijadikan, Allah suruh malaikat, semua malaikat sujud dekat Nabi Adam. Tapi satu je tak nak sujud, iaitu Iblis kan? Jadi Iblis tak nak sujud dengan Nabi Adam sebab dia angkuh. Tapi Iblis tahu yang Allah tu Tuhan, dia akui Allah tu Tuhan. Iblis percaya Tuhan tau. Iblis beriman dengan Tuhan, tapi dia tak nak ikut perintah. Dia tak nak sembah Adam je. Dia kira ada ego. Actually kalau kita tak percaya Tuhan, kita lebih turut dari Iblis sebenarnya. Itu dia okay, jadi lepas tu ayat Quran ni sambung, dan aku akan sentiasa menggoda anak-anak Adam ni dari kiri, kanan, depan, belakang. Dia tak cakap atas dengan bawah kan? Jadi kalau kita atas, kalau kita nak elakkan daripada Iblis, kita tengok atas Allah. Pasal atas dia Iblis tak boleh kacau. Jadi tengok atas lah, tengok atas. Lepas tu kita doa pun kiblat, doa atas. Kalau macam apa Tiang Fauzi dia ajar macam mana nak doa safar, doa tengok langit kan. Kiblat langit dekat, kiblat doa dekat atas, kiblat solat dekat Kaabah lah. Jadi sunat kalau doa kadang-kadang kita tengok atas, angkat tangan tengok atas. Kita ni. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu, baik zahir ataupun batin, seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab, sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang Dia larang, dan jangan sampai engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya kehadiranmu. Dan engkau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik, dan engkau susunkan wiridmu, bacaan-bacaanmu, daripada waktu pagi hingga ke petang. Kat sini petang bukan sebenarnya petang, kat sini malam lah, sampai mana satu hari lah. Maka dengarlah baik-baik, kerana aku akan menyebutkan segala yang disuruh oleh Tuhanmu, bermula dari engkau bangun tidur di waktu pagi sampai kepada engkau kembali semula ke tempat tidurmu pada hari yang berikutnya. Jadi bahagian paragraf last ni kira dia punya conclusion of apa yang dia nak tulis.
So tadi ada mukadimah. Mukadimah ni pasal menuntut ilmu, pasal ikhlas, pasal tahu yang ilmu ni penting. Nak jadi orang yang penting kena ada takwa. Dan adab-adab ketaatan ni kira prepare kita untuk tahu yang Allah ni melihat kita dalam apa jua. That's why it is important untuk dia mention about ketaatan. Dan yang 25 ni baru dah start bangun tidur. Okay, nak buat apa bangun tidur, masuk tandas macam mana dan sebagainya. Jadi dan bersungguh-sungguhlah engkau fajtahada. Kalau dalam bahasa Arab tulis fajtahada, maknanya ijtihad. Sungguh-sungguh ni betul-betul sungguh-sungguh, bukan sungguh-sungguh main-main. Maknanya jihad kita kalau faham jihad, kita boleh imagine jihad ni macam perkara perang, betul tak? Perang. Jihad ni maknanya bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh ni seperti kita kerja untuk dunia sungguh-sungguh, macam itu kita sungguh-sungguh untuk akhirat, untuk ibadah. Kalau kita takut dengan khusyuk ni, khasya'ah ni maknanya pun takut juga, maknanya khusyuk ni maknanya takut. Kalau kita sama macam. Yalah, samalah. Sungguh-sungguh ni dengan sedaya upaya kita untuk kita buat benda tu lah. Itu semestinya wajib lah. Betul. Jadi kalau solat dengan khusyuk, maknanya solat dengan keadaan yang takut lah, takut kepada Allah. Kita seboleh tak apa, tak lalai lah. tak lalai. Kita cuba untuk elakkan. Kita kena imagine, maknanya sungguh-sungguh ni kita kena imagine. Lalai, ya? Betul. Banyak cubaan-cubaan je. Kita ni dikeliling dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Ni hati yang masalah hati lah. Jadi kat sini dalam Al-Quran, surah Baqarah ni ada Allah nyatakan 3 ni. Dalam Al-Fatihah pun sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Siratal ladzina. Jadi Allah cakap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta pertolongan, kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebagai seorang hamba, apa yang perlu kita buat? Allah cakap mintalah kepada Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Sebagai seorang yang Allah nak kita doa kepada Allah supaya kita semua dapat jalan yang lurus, dapat jalan yang Allah ridai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan yang Allah beri kenikmatan. Jalan ni jalan yang lurus lah, yang Allah akan berikan kau kenikmatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan jalan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bukanlah jalan orang-orang, ada 2 jenis, orang yang sesat dan orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang yang dimurkai dan juga sesat. Kat sini orang yang dimurkai dan sesat ni orang Yahudi dan Nasrani. Okey. Jadi lepas tu Allah cakap pasal orang munafik pula. Orang Islam, orang kafir, Yahudi dan Nasrani, dan orang munafik. Dalam surah Baqarah ni, orang munafik ni Allah ceritakan panjang lebar, the detail orang munafik. Pasal kita pun kadang boleh tergolong dengan orang munafik. Orang munafik ni apa? Orang munafik ni dia depan Islam dia jadi Islam, hipokrit lah, hipokrit. Depan Islam dia Islam, dengan orang kafir pun dia kafir juga. Itu hipokrit. Zaman Nabi, pasal surah Baqarah ni datang daripada diturunkan apabila hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi kita tahu Nabi SAW dia lahir kat Mekah, dia dapat wahyu kat Mekah, dia dakwah kat Mekah for 13 years. Lepas tu orang Quraisy oppress Nabi, sampaikan orang Islam tertekan, tak dapat makan apa semua. Jadi Allah wahyukan dekat Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah. Mekah ke Madinah ni berapa jam 3 jam gitu perjalanan dia. Jadi Mekah pergi ke Madinah, hijrah. Jadi hijrah lah, orang ramai semua hijrah pergi ke Madinah, tinggalkan semua apa yang kat Mekah semua. Kat Madinah ni dah establish Islam dia. Pasal that time orang-orang yang Yathrib dulu nama Mekah, Madinah ni nama dia Yathrib. Ada sekumpulan orang datang ke Mekah nak jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah, banyak Rasulullah. Rasulullah dah ajar dia Islam sikit, dia bawa balik, dia spread. Jadi lepas tu bila dah a few years, Madinah dah establish. Tinggal Rasulullah datang aja, datang and then siap tempat tinggal situ lah. Jadi bila Rasulullah pindah dan tinggal situ, jadi Islam lagi kuat lah. So 13 years, 10 years.
So dakwah Rasulullah 23 years. From the 23 years tu ayat Quran turun sikit-sikit. Jadi ayat Quran ni ada dua jenis. Satu ayat yang Quran turun kat Mekah, ayat Quran turun kat Madinah. So biasanya kalau kita tengok dalam Quran, ayat Mekah, ayat Madinah kat atas dia ada beza sikit dia style dia. Ayat Mekah untuk orang kat Mekah. Zaman kat Mekah tu Allah Rasulullah dakwah dengan orang Quraisy, orang bukan Islam. Kat Madinah ni orang dah masuk Islam. Jadi ayat kat Madinah ni more on hukum hakam, macam mana nak praktis Islam. And also ayat turun kat Madinah ni talks to the munafik. Pasal kat Madinah ni ada orang Islam, tapi dia ada report back to orang Quraisy. Dia actually depan Islam dia baik. Pasal dia nak jadi play safe lah. Dia nak safe. Abang muka. Dia depan Islam dia baik. Makan betul dia punya. Kalau kita baca Quran nanti dia ada tempat tu kelakar sikit. Contohnya macam kalau kita beriman, kita tak payah nak cakap dengan orang kita beriman, kan? Tapi orang munafik ni nak macam tunjukkan yang dia beriman. Nanti dia macam Rasulullah datang je, saya beriman, saya percaya dengan akhirat, saya percaya dengan akhirat. Dia macam nak tunjukkan yang dia beriman. Wa idza laqul ladina qalu amanna. Tak ada orang buat gitu kan. Tak ada orang nak cakap nak depan Rasulullah. Nanti Rasulullah datang je, wahai orang beriman, Rasulullah dah datang ni, dengar baik-baik semua apa dia cakap. Semua sahabat, semua orang lain semua relax aja. Nanti orang yang ni, nanti Allah ceritakan lah yang dia buat macam ni, dia macam kau buat macam ni, tapi kita buat macam ni. Dia ada conversation lah. Munafik. Dan munafik ni ada dua jenis. Satu munafik macam ni lah, jelas dia mengaku Islam. Dia mengaku Islam, tapi actually dia talam dua muka. And ada munafik yang tidak diketahui. Ni bahaya sikit. Dia beriman, tapi dia tak tahu yang dia dalam keadaan munafik. Ni kat kita semua boleh jadi gitu juga. Kita boleh tergolong dalam golongan ni. Jadi kita kena berhati-hati lah. Kena sentiasa ambil tahu. Maknanya dia simptom siapa? Dia apa, trigger dia is orang munafik ni dia ada masalah hati, hati dia ada masalah. Jadi kalau kita rasa macam kita ada macam hasad dengki, kita actually tergolong dalam golongan munafik kecil lah, munafik kecil. Qalu, ayat Quran tu tulis marada, terlupa ayat dia. Jadi hati. Jadi kat dalam kitab ni Imam Ghazali cuba nak buangkan masalah hati dengan kita beramal sunnah-sunnah semua. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan sambung lagi lepas maghrib dengan satu bab lain, iaitu bab bangun tidur, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.